Sejak sama-sama membentuk Malaysia pada 1963, pelbagai kemajuan dan kejayaan dikecapi Sarawak tanpa meminggirkan keamanan, adat resam dan budaya semua suku kaumnya. Menurut Perdana Menteri, antara kejayaan itu ialah memelihara kesejahteraan dan keunikan bumi Kenyalang. Semua kejayaan itu dipaparkan Datuk Seri Najib Tun Razak dalam catatan terkini blog beliau najibrazak.com. Catatan bertajuk Pencapaian Barisan Nasional BN di Sarawak itu turut memuatkan beberapa grafik mengenai pencapaian di bumi Kenyalang. Antaranya memelihara keunikan dan menegak hak Sarawak dalam rundingan penurunan kuasa dan mengusir pendatang tanpa izin bagi melindungi kedaulatan negara. Dalam menyediakan kemudahan perumahan, hampir 34,000 rumah dibina untuk keluarga miskin dan miskin tegar dengan tambahan lebih 6,000 kediaman di bawah program Rumah Mesra Rakyat dan program Perumahan Rakyat. Selain mempertingkat kemudahan asas dan pembinaan lebuh raya Pen Borneo, Sarawak terus berusaha menangani kesan kenaikan kos sara hidup dengan memansuhkan sewa tanah untuk golongan berpendapatan rendah. Paling ketara, menjadikan Sarawak negeri bebas tol dengan menghapuskan tol di Jambatan Lanang di Sibu, Jambatan ASEAN di Miri dan Jambatan Tun Salahuddin di Kuching serta mengurangkan tambang feri daripada RM5 hingga RM15 kepada RM1 sahaja. Permintaan penduduk baram untuk membangunkan beberapa infrastruktur di kawasan Long Laput akan diberi perhatian serius. Menurut Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Abdul Razak, Ketua Pengarah Unit Penyelarasan dan Pelaksanaan Datuk Seri Zaki Ansur Muhammad Yusof telah diminta meneliti permohonan tersebut. Dia akan teliti permohonan dari segi network jalan, water supply, electricity, dan juga integrated agriculture yang disebut tadi. Kita nak tahu dia punya bajet yang diperlukan. Tapi percayalah, saya akan beri pertimbangan yang serius kepada permohonan tuan-tuan dan puan-puan. Datuk Seri Najib berkata demikian ketika melancarkan skim pinjaman rumah panjang di Rumah Panjang Eda Beran, Long Laput, Baram, Miri. Skim pinjaman rumah panjang tanpa deposit itu untuk 150 rumah panjang di Long Laput dan 128 unit lagi di Long Loyang. Beliau turut meluluskan permohonan untuk meratakan tapak yang dikenal pasti untuk membina rumah panjang 150 pintu dan Dewan Serbaguna di Long Laput. RM1.2 juta diluluskan bagi membangun dan menaik taraf 2 buah sekolah serta bumbung kemah peniaga Pasar Malam Saberkas di kawasan Dewan Undangan Negeri Pujut. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata ia merupakan komitmen membantu masyarakat di kawasan Pujut secara keseluruhannya tanpa mengira kaum dan agama. Sementara itu, beliau mahu peniaga-peniaga Melayu di Pasar Malam Seberkas diberikan kemudahan jangka panjang supaya mereka boleh berniaga di kawasan yang tetap dan boleh mencari pendapatan dengan keadaan yang lebih kondusif. Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid berkata demikian pada Karnival Jom Berambih N74 Pujut, pemimpin bersama rakyat di Pasar Malam Seberkas, Miri. Selain itu, beliau turut mengingatkan pengundi Cina agar membuat pilihan terbaik bagi memastikan wakil daripada kaum itu turut dipertimbangkan untuk mendapat tempat di dalam Kabinet baharu. Ketua Menteri Tan Sri Adnan Satem tanpa berselindung memberi isyarat bahawa Datuk Dr. Sim Kui Hian akan dilantik Menteri Penuh sekiranya menang kerusi Dun Batu Kawah. Tambah Tan Sri Adnan lagi, beliau mahu wakil masyarakat itu bersama-sama dengan kepimpinan kerajaan negeri. Kalau tidak, satu pun dia nak mati ya, tidak ada orang Cina. Mana boleh itu macam? Mana boleh? Selawang ini orang Cina ada, Iban ada, Melayu ada. Mesti campur. So I will not, I refuse to have the government when there is no Chinese in that government. Pada pilihan raya negeri ke-10 yang lalu, menyaksikan sokongan masyarakat Cina terhadap SUPP merudum apabila parti itu tewas di hampir semua kawasan yang ditandingi di kawasan majoriti masyarakat Cina. Tan Sri Adnan berucap pada majlis pemimpin bersama rakyat di Batu Kawah, Kuching. Usaha akan diperhebat bagi mempromosi beberapa tempat menarik di Sarawak sebagai destinasi pelancongan pilihan. Usaha oleh Kementerian Pelancongan dan Kebudayaan itu antaranya turut melibatkan lokasi ikonik Lebuh Kapenta di Bandaraya Kuching.
Menterinya Datuk Seri Muhammad Nazri Abdul Aziz yang ditemui semasa membuat tinjauan mesra ke Lebuh Kapenter berkata lokasinya yang strategik terletak di tengah-tengah pusat bandaraya Kuching memudahkannya untuk dikunjungi pelancong. Malah kepelbagaian kekayaan khazanah dan warisan yang terdapat di lokasi itu mampu menjadi daya tarikan para pelancong dari dalam dan luar negara. Kementerian akan turut memberi sokongan sepenuhnya kepada usaha Kerajaan Sarawak dalam pelbagai bentuk khususnya aspek kewangan. Usaha akan turut dilakukan untuk mewartakan bangunan lama di kawasan itu, terutama bangunan kolonial tinggalan legasi Brooks. Anything that can further enhance the area, certainly if there's any request from the state government, we will help in all ways, financially, semualah. Sarawak bersedia menghadapi perubahan ekonomi baru berasaskan ilmu dan kreativiti dalam usaha ke arah mencapai status negeri terkaya di Malaysia menjelang 2030. Untuk itu, Menteri Pelancongan Datuk Amar Abang Johari Tun Oping berkata kerajaan negeri akan menukar dasar-dasar agar lebih sesuai dengan pendidikan serta kemahiran yang diperolehi generasi muda. Ia sekaligus dapat mewujudkan peluang pekerjaan yang lebih luas kepada mereka. Beliau berkata demikian pada majlis perasmian Padang Komuniti serta majlis perjumpaan bersama penduduk di kawasan Satok, Kuching. Di atas usaha itu, Datuk Amar Abang Johari menyeru rakyat untuk terus memberi sokongan padu serta memilih kerajaan yang tepat agar generasi akan datang dapat mengecapi apa yang telah dirancang untuk mereka. Dalam pada itu, beliau yang juga timbalan Presiden PBB menyeru jentera pilihan raya parti tersebut untuk bekerja lebih kuat demi kelangsungan pimpinan BN. Baik, saudara, setakat ini dahulu sumbangan berita dari Sarawak untuk lintas langsung N1 dan untuk berita seterusnya kita kembali ke Angkasa Puri bersama Fatil. Silakan.